Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Datin Mastura. Hari ini kami akan membentangkan literasi bahasa tugasan kedua. Sebelum kami membentang dengan lebih jauh lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazri. Saya Muhammad bin Hakimi bin Zaid Akrami. Saya Nurul Aisyah Basila binti Ahmad Lihan. Terdapat beberapa isi kandungan yang kami akan bentangkan. Pertama, kita akan lihat pengenalan. Kedua, kita akan lihat literasi membaca. Ketiga, peringkat prabacaan. Keempat, pengamatan pendengaran. Dan kelima, apakah itu workboard. Dan seterusnya, langkah-langkah pelaksanaan aktiviti workboard. Dan ketujuh, simulasi aktiviti workboard. Dan ke-8, kelebihan aktiviti workboard. Ke-9, rujukan. Dan akhir sekali, kesimpulan. Tentang pengenalan, apa itu literasi bahasa? Literasi merujuk tentang celik, tahu, berkeupayaan, berkemampuan dan memahami perkataan dan ayat yang telah dipelajari dan menggunakannya dalam konteks pembelajaran dan juga komunikasi seharian. Merujuk Harvey, literasi ialah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Maksud kemampuan itu adalah kebolehan seseorang untuk menguasai sesuatu bahasa tanpa menghadapi kesukaran. Seterusnya, kita akan lihat apa itu literasi bahasa. Literasi bahasa bermaksud keupayaan membaca, menulis, mendengar dan bertutur pada tahap yang memadai untuk berkomunikasi atau tahap yang membolehkan seseorang memahami dan meluahkan pandangannya dalam masyarakat celik huruf. Seterusnya saya akan menerangkan apakah itu literasi membaca. Satu pelakuan yang kompleks, iaitu membaca memerlukan kefahaman, pengecaman dan penyebutan apa-apa yang dibaca. Literasi membaca ini merupakan landasan kemahiran bahasa yang diperlukan oleh pelajar untuk menguasai kemahiran belajar. Hal ini kerana banyak pembelajaran yang diajar di guru melibatkan aktiviti membaca. Membaca juga merupakan proses berfikir yang merangkumi aktiviti untuk memahami perkataan, pemahaman literal dan makna, pembacaan kritis dan pemahaman yang kreatif. Membaca melibatkan aktiviti seperti mengenal huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi dan makna yang dibaca. Membaca juga suatu proses yang melibatkan penafsiran kod dan pemahaman. Hal ini dikatakan sedemikian kerana membaca memerlukan kita untuk memahami setiap bunyi-bunyi huruf yang terkandung dalam satu bahan bacaan yang kita baca. Seterusnya ialah merupakan peringkat prabacaan. Peringkat prabacaan ini merupakan tempoh masa kanak-kanak itu bersedia untuk membaca. Prabacaan ialah tahap penyediaan murid untuk membaca, di mana guru-guru perlulah menyediakan pengalaman bahasa, iaitu mengenal dan mengecam huruf. Pada tahap ini, kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti yang boleh mendorong kepada mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Hal ini bermaksud guru-guru perlulah melaksanakan aktiviti pembacaan mengikut tahap kemahiran murid-murid tersebut. Seperti tahun 1, kita boleh guru-guru boleh melaksanakan aktiviti mengenal suku kata dan sebagainya. Pendedahan awal asas pembacaan ini kepada murid-murid perlulah disediakan supaya dapat mengelakkan daripada kanak-kanak itu buta huruf. Menurut Syekh Abu Bakar 1994, peringkat prabacaan meliputi pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor. Seterusnya kita akan beralih kepada pengamatan pendengaran. Aktiviti pengamatan pendengaran dalam literasi bahasa Melayu merupakan proses mendengar dan mengenali bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu untuk memahami makna dan konteks yang ingin disampaikan.
Aktiviti ini penting dalam pembelajaran bahasa kerana pendengaran adalah salah satu aspek penting dalam proses komunikasi verbal. Kebiasaannya, aktiviti ini dilaksanakan seiring dengan aktiviti pengamatan penglihatan ataupun dengar lihat. Aktiviti pengamatan pendengaran dalam literasi bahasa Melayu membantu pelajar untuk memperbaiki kemahiran mendengar mereka, meningkatkan kefahaman terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan dan memupuk kemahiran komunikasi yang efektif dalam konteks berbahasa Melayu. Contoh aktiviti dalam pengamatan pendengaran. Pertama, pengenalan abjad. Guru boleh memperkenalkan huruf dengan bunyinya. Komunikasi secara dua hala dan dalam kumpulan membolehkan kanak-kanak mengenal pasti huruf sebelum ke peringkat membaca yang lebih tinggi. Aktiviti kedua iaitu membaca buku cerita. Komunikasi secara dua hala di dalam kumpulan seperti membaca buku cerita perlu dilaksanakan oleh guru supaya kanak-kanak dapat menguasai kemahiran pendengaran dengan lebih baik dan berkesan. Contoh terakhir untuk pengamatan pendengaran ialah menggunakan alat bantuan mengajar pita rakaman. Guru menggunakan alat bantuan mengajar seperti pita rakaman. Murid-murid dapat mendengar dan mengecam bunyi yang diperdengarkan seperti bunyi yang kuat dan perlahan, bunyi yang kasar dan halus, bunyi bingit dan lunak dan bunyi lain-lain. Akan meneruskan rakaman saya berkaitan dengan apakah itu WordWall. Aplikasi WordWall adalah aplikasi yang digunakan sebagai medium pelajaran dengan tujuan untuk menjadi alat penilaian pendidik terhadap pelajar. Selain itu, keistimewaan WordWall ini ialah aplikasi ini menyeronokkan untuk pelajar kerana pembelajaran di dalam aplikasi ini sangat menarik seperti kuis, padanan atau pasangan berpasangan, cari perkataan rawak dan sebagainya. Aplikasi ini boleh didapati dalam pelayar, memudahkan pendidik untuk mengakses dan menggunakannya. Pada halaman WordWall terdapat contoh-contoh yang sangat pelbagai tersedia dan hasil setiap ciptaan ini boleh digunakan oleh pengguna WordWall yang baru mula menggunakannya. Ini memudahkan pengguna WordWall baru menggunakan media ini secara kreatif dan inovatif untuk pembelajaran bilik darjah. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan contoh hasil ciptaan kami, permainan ciptaan kami daripada menggunakan aplikasi WordWall. Saya akan menerangkan langkah-langkah pelaksanaan WordWall. Jom kenali suku kata. Pertama sekali, murid-murid perlulah menekan pautan yang telah disediakan dalam ruangan deskripsi dan komen. Setelah skrin aktiviti terpapar, tekan simbol mula untuk memulakan aktiviti Jom Kenali Suku Kata. Seterusnya, aktiviti Jom Kenali Suku Kata mempunyai 9 soalan yang akan diberikan. Maka murid-murid boleh menekan simbol berupa audio yang akan mengeluarkan bunyi yang terdapat pada soalan dan juga pilihan jawapan. Seterusnya, murid boleh mendengar serta membaca untuk menekan jawapan yang betul. Seterusnya, setelah selesai menjawab kesemua soalan yang diberikan, murid akan dapat mengetahui jumlah markah yang diperolehi dengan masa yang diambil ketika menjawab soalan tersebut. Murid-murid juga boleh menekan simbol mula semula jika tidak berpuas hati dengan markah yang didapati untuk bermain berulang kali. Yang akhir sekali, murid-murid juga boleh menyimak semula jawapan sama ada betul ataupun salah dengan menekan tunjuk jawapan. Maka semua jawapan yang betul akan dipaparkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ini cikgu akan mengajar Jom Kenali Suku Kata menggunakan aplikasi WordWall. So kita buka. Okay, pertama sekali lihat gambar ini gambar apa? Guli. Okay, guli. Jom ikut cikgu meja.
G-U G-U bunyinya gu. Gu. L-I L-I bunyinya li. Li L-A L-A bunyinya la. La L-O L-O bunyinya lo. Lo. Lo Jadi siapa kat sini boleh jawab soalan ini? Saya cikgu. Saya rasa jawapannya A cikgu. Li. Betul, jawapannya G-U gu, L-I li. Guli. Guli. Betul. Seterusnya. Seterusnya siapa tahu ini gambar apa? Bola, bola. Betul. Okey, ke cikgu mengajar. B-O B-O. bo. Bo. L-A L-A la. La. L-E L-E le. Le. L-U L-U lu. Lu B-A B-A ba. Ba. Jadi perkataan apa yang betul di sini? Jawapan dia A, cikgu. La. Betul. B-O bo, L-A la. Bola. Bo. L-A la. Bola. Seterusnya. Okey. Seterusnya siapa tahu ni gambar apa? Cuma cikgu. Wait. Okey. Siapa boleh mengeja perkataan ini? Saya cikgu saya. Okey. D-U-U berbunyi du. Okey. Okey, yang ni kita cikgu ya. L-O L-O lo. Lo. I-O I-O I-U Yo. I-T I-T E E. T-O T-O to. To Jadi mana jawapan yang betul? C, C. C Betul. D-U-D D, U. I-P-E I-P-E. do it. Do it. Okey. Soalan seterusnya. Siapa tahu ni gambar apa? Baju cikgu. Jadi siapa nak mengeja perkataan baju? B-A ba J-U baju. Jadi jawapannya adalah C betul. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah gambar basikal. Okey, so ikut cikgu meja. B-A bar B-A ba S-I-C. S-I-C Okey, jom kita tengok pula pilihan jawapan sini. K-A-L K-A-L kal. Kal K-I-L K-I-L kil. Kil C-U-L C-U-L chul. Chul K-A-P K-A-P cup. Cup. Jadi jawapan kat sini mana yang betul? A, A. Basikal. Betul. Okey, seterusnya. Okey, siapa kat sini dapat baca perkataan ini dan juga berikan cikgu jawapan? Saya. Gambar tu gambar gelas. So jawapan dia D, cikgu. Gelas. Gelas. Jadi, okey. G-E punya Ge. L-A-S. Gelas. Betul. Gelas. Okey, seterusnya adanya Ni botol cikgu. B-O-B-O B-O-L botol. betul. Soalan seterusnya. Yang ni ikut sama-sama cikgu mengajar ya. K-I K K-I betul. P-O-S Pos. L-A-S Las. P-A-S Pas. K-O-S Kos. Jadi kipas yang mana? C. Betul. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir sama-sama cikgu mengajar. L-O-M long L-O-M long P-A-P pipe P-A-P pipe P-U-P put P-U-T put. P-O-L pole P-O-L pole P-U-R pour. P-U-R put. Jadi kat sini mana jawapan bagi lompat? A. A. Betul. Itu saja
pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. cikgu. Seterusnya kita akan lihat kelebihan aktiviti word wall yang sebentar tadi kami simulasikan. Jom kenali suku kata. Pertama sekali, kelebihannya, aktiviti jom kenali suku kata ini dapat memberikan kesan pengamatan yang positif kepada murid-murid seperti pengamatan penglihatan. Murid-murid dapat melihat gambar yang disediakan di dalam soalan serta pengamatan pendengaran seperti mendengar setiap suku kata yang dipecahkan dengan bantuan elemen bunyi yang disediakan. Maka, ini dapat membantu murid untuk meneja serta membaca dengan mengeluarkan bunyi yang lebih tepat bagi melengkapkan suku kata berdasarkan gambar. Baiklah, seterusnya kelebihan aktiviti word wall jom kenali suku kata adalah melalui aktiviti jom kenali suku kata ini, perkara tersebut dapat melatih murid-murid untuk lebih mengenal huruf, suku kata dan perkataan dan menyebut dengan lebih jelas dan betul. Ini dikatakan sedemikian kerana aktiviti word wall ini mengandungi unsur-unsur sebutan suku kata yang membolehkan murid mengetahui bunyi-bunyi suku kata yang murid-murid tidak ketahui dan juga huruf suku kata tersebut untuk membentuk perkataan seperti bo, bola, bo untuk bo dan la. Akhir sekali, kelebihan aktiviti word wall, jom kenali suku kata. Dengan mengenali suku kata, murid dapat membaca dan menulis dengan lebih cepat. Mereka dapat mengenali perkataan dengan lebih mudah dan menghasilkan tulisan yang lebih lancar. Secara kesimpulannya, dalam dunia yang semakin digital dan kompleks ini, literasi membaca, penggunaan aplikasi word wall serta peringkat prabacaan pengamatan pendengaran memainkan peranan penting dalam memupuk kemahiran berbahasa dan pemahaman dunia. Melalui literasi membaca, individu dapat menjelajahi dunia kata-kata, menggali makna yang mendalam dan mengembangkan kemampuan kritis yang penting untuk kehidupan moden. Penggunaan aplikasi seperti word wall memberikan alternatif yang dinamik dan menyeronokkan dalam pembelajaran, membolehkan pengguna untuk mencipta aktiviti-aktiviti yang menarik dan bermakna untuk meningkatkan kemahiran bahasa. Sementara itu, peringkat perabacaan dan pengamatan pendengaran memberi asas yang kukuh kepada kemahiran bahasa, membantu individu membina asas yang mantap dalam pemahaman, interpretasi dan penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian. Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam literasi, kita dapat memastikan bahawa setiap individu dapat memanfaatkan kuasa bahasa untuk berhubung, memahami dan berkembang dalam dunia yang semakin kompleks ini. Ini merupakan rujukan-rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan slide pembentangan kami pada hari ini. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat. Sekian, terima kasih.